Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke kelas Pendidikan Islam tahun 6. Jadi hari ini kita akan sambung pengajaran kita di bawah bidang ulum iaitu sirah. Dan sebelum kita tengok tajuk kita pada hari ini, Ustazah nak minta kamu tengok dulu gambar yang Ustazah akan paparkan nanti. Okey, apakah gambar ini? Okey, cuba jawab dalam hati dan Ustazah pasti akan ada di antara kamu akan jawab, ni adalah Kaabah, ini di Mekah, orang buat haji dan sebagainya. Okay. Jadi saya nak bagi tahu kamu ini adalah Kaabah. Okey, di manakah terletaknya Kaabah? Okey, Kaabah terletaknya di kota Mekah. Okey, jadi hari ini kita nak belajar tentang pembukaan kota Mekah. Jadi murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 143 hingga 146 sebagai rujukan kalau tak nampak slide yang saya akan paparkan nanti. Kandungan pelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, latar belakang pembukaan kota Mekah. Yang kedua, peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan yang terakhir, iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, sekarang mari kita lihat dulu kepada latar belakang pembukaan kota Mekah. Okey, pembukaan kota Mekah ini terjadi kerana berlakunya khianat. Kita tengok daripada belakangnya. Khianat. Musyrikin Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah, di mana di dalam perjanjian Hudaibiyah itu menyebut bahawa orang muslimin dan musyrikin Quraisy bebas membuat perjanjian dan genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata itu bermaksud kedua-dua pihak tidak boleh berperang dengan mana-mana pihak yang lain. Okey, hal ini terjadi apabila musyrikin Quraisy membantu Bani Bakar dalam memerangi kabilah Khuza'ah. Sebab itulah berlakunya pengkhianatan ni. Sebabnya orang musyrikin bantu sekutu dia Bani Bakar untuk menyerang kabilah Khuza'ah. Jadi apabila Rasulullah ataupun Nabi Muhammad mendengar berita ini, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah. Di mana waktu ketika ini Nabi Muhammad berada di Madinah. Dan poin yang keempat, Nabi Muhammad merahsiakan tujuan dan pergerakan baginda bersama umat Islam yang lain untuk ke Mekah. Dan Nabi juga melantik Kalsum bin Husain sebagai pengganti baginda di Madinah. Okay, ini adalah latar belakang macam mana berlakunya pembukaan kota Mekah ini. Sekarang kita terus kepada pelajaran yang kedua iaitu peristiwa pembukaan kota Mekah. Rentetan bagaimana kota Mekah ni boleh dibuka. Okay, yang pertama, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad dan 10,000 orang Islam ataupun Muslimin berangkat menuju ke kota Mekah. Yang kedua, di Damr Zuhran, antara Madinah dan Mekah di tengah-tengah, baginda memerintahkan kaum muslimin untuk membina khemah dan menyalakan api sebanyak yang mungkin. Hal ini adalah bertujuan untuk menggerunkan musyrikin Quraisy, di mana ini adalah salah satu strategi Nabi Muhammad untuk menakut-nakutkan orang Quraisy yang menganggap bahawa Nabi dan orang Islam ni ramai, macam tu. Okey, yang ketiga, di Zutua, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Maksudnya, lepas di Damr Zuhran, Nabi teruskan perjalanan dan sampai di Zutua, Nabi perintah kaum muslimin ini untuk masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Satu jalan lain, satu lagi grup jalan lain. Tujuannya adalah untuk melemahkan kesatuan musyrikin Quraisy yang berada di Mekah. Okay, baginda mengingatkan supaya tidak memerangi musyrikin kecuali diserang. Okey, berbalik kepada jalan yang berbeza tadi. Okey, kan dekat Mekah dah ada musyrikin Quraisy. Ada juga musyrikin Quraisy. Jadi Nabi ni nak melemahkan kesatuan musyrikin dekat Mekah tadi, Nabi menyuruh kaum muslimin berpecah kepada 2 kumpulan. Di mana untuk melemahkan kesatuan musyrikin di Mekah. Okey, walau bagaimanapun muslimin yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid telah diserang tetapi akhirnya berjaya untuk memasuki kota Mekah. Okey, dari Zutua, Nabi masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepalanya tanda rendah diri serta bersyukur kepada Allah atas kemenangan baginda dan umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Baginda juga memberi jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin.
Dan peristiwa terakhir di Baitullah iaitu di Kaabah, baginda melakukan tawaf iaitu mengelilingi Kaabah dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di keliling Kaabah. Kemudian baginda juga berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan memberi kemaafan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Sebab apa? Musyrikin Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Jadi Rasulullah ataupun Nabi memaafkan musyrikin Quraisy. Dan akhirnya ramai yang bersetuju berbai'ah kepada Nabi dan berjanji taat kepada Allah dan Rasul. Apa itu berbai'ah? Berbai'ah itu adalah berjanji. Jadi ini adalah peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, seterusnya pelajaran yang ketiga iaitu iktibar peristiwa pembukaan Kota Mekah. Kita nak tengok apakah pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, ada 4. Yang pertama, kita mestilah membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Macam mana Rasulullah dah pasang strategi, dah pasang trik untuk bergerak daripada Madinah ke Mekah. Yang kedua, kita perlulah mencontohi akhlak Nabi Muhammad yang tawaduk dan sentiasa bersyukur. Di mana kita lihat Nabi Muhammad masuk ke Kota Mekah dengan menundukkan kepalanya, tanda hormat dan bersyukur kepada Allah sebab berjaya masuk ke Kota Mekah. Yang ketiga, kita mestilah menjadi seorang yang pemaaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa ini, di mana Nabi memaafkan kaum musyrikin yang telah melanggar janji ataupun membuat pengkhianatan dengan melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nabi maafkan kaum musyrikin Quraisy. Dan yang terakhir, kita perlulah mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan, di mana kita lihat Nabi dan orang muslimin sabar menghadapi dugaan dan cabaran ketika bergerak daripada Madinah ke Mekah. Jadi itulah iktibar daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah. Setakat itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.